Itulah dia kisah Alia yang hanya mau happy seperti orang lain. Tapi antara apa yang saya dapat pick up dari tadi, saya sedih bila saya dengar dia cakap, saya takut saya ini mengada-ngada ke kan? Dan sebagainya. Dan inilah dikatakan stealth stigma ya kepada penonton kita yang kita rasa diri kita tak mungkin sakitlah, dan juga disokong oleh orang-orang sekeliling yang kata anak saya bukan gila atau anak saudara saya bukan gila dan sebagainya. Pendapat doktor? Okey. Stigma adalah satu cabaran yang paling besar daripada dulu dan sehingga sekarang lah. Walaupun mungkin disebabkan kita tahap literasi tu mungkin nampak sedikit meningkat sebab ramai orang lebih ke depan untuk membicarakan tentang kesihatan mental, tapi stigma itu masih menjadi cabaran utama. So one of the things yang menyebabkan stigma itu adalah di mana maksudnya ahli keluarga tak validate feelings of ahli keluarga yang lain. Contohnya, apabila seorang tu mengatakan dia sedih, saya tak rasa normal lah, saya dah teruk. Contohnya lah ya, saya rasa saya macam selalunya orang yang ada kemurungan, sebab kita spektrum penyakit mental ni adalah besar. Jadi daripada kesihatan mental, dia mungkin mengalami stres. Contohnya pandemik COVID memberi kesan kepada semua. Kepada semua tak kira at what level. Jadi pandemik COVID ini kesan emosi dia menyebabkan kita kena adapt. Ada yang separuh tu bila coping skill, daya tindak dia okey, walaupun dia boleh adapt dalam keadaan krisis, dalam keadaan ni dia boleh adapt, dia bangkit. Tapi ada separuh tu yang kalau katakan hilang pekerjaan, hilang mata pencarian, hilang orang yang disayang, yang tempat bergantung. Jadi dia akan memasuki satu fasa di mana dia sedih berpanjangan, dan kalau kita tak bantu, dia boleh menjadi kemurungan, penyakit kemurungan itu, gangguan kemurungan. Jadi di situ yang apabila ramai yang mengatakan, oh Nas, kau kena kuatlah Nas. Contohnya kan, Fariha, you kena kuat. It's not about kuat. It's not about orang kata bila seseorang itu mempunyai ataupun mengalami tanda-tanda awal kemurungan, dia adalah tidak kuat ataupun dia lemah iman. Ini saya nak tekankan. Saya rasa Fariha pun mesti pernah dengar. Kau ni tak kuat iman lah. Pergi ambil sembahyang sekarang, pergi mengaji sekarang. Jadi saya nak tanya kepada pesakit sendiri. Apa perasaan anda bila diberi nasihat sebegitu rupa? Okey, sejujurnya lah memang itu benda yang saya sebagai pesakit memang banyaklah yang kita dapat kan. Of course lah bila kita ada sakit ni orang pun kaitkan dengan gangguan dan berjumpa dengan ustaz. So bila memang ada yang alhamdulillah ustaz-ustaz sendiri pun yang memberi banyak sokongan tentang kesihatan mental. Ya, dan menggalakkan kita sebenarnya untuk berjumpa dengan pakar untuk kesihatan mental lah. Tapi ada jugalah yang mana dia cakap, oh awak ni macam ni sebab awak tak yakin dengan ujian, tak redha dengan ujian, awak tak yakin dengan apa yang Allah dah aturkan. So kita sebagai pesakit ni, satunya kita nak struggle dengan penyakit tu sendiri kan. Of course lah daily life kita kan terganggu dengan penyakit tu sendiri, dan satu lagi kita nak kena fikir macam mana nak berhadapan dengan ayat-ayat stigma daripada orang ni kan. Of course lah kadang-kadang itu juga yang membuatkan kita orang kata sedikit sebanyak rasa down lah. Tapi alhamdulillah lah sekarang ni saya nampak bila mana banyak support lah daripada orang ramai kan. Betul. Even family sendiri pun yang menyokong kan. So kawan-kawan di tempat kerja dan kita orang juga ada support group yang mana saling membantulah antara satu sama lain kan. Sangat penting support group ni. Ya betul. Kata-kata stigma tu dia umpama macam pisau dia toreh hati kita. Jangan tunjuk. Macam kan. Toreh dah sakit. Okey. Dan Arifah sini sebab bila kata dah menerima rawatan sejak 2016. Sehingga 2019 tu difahamkan 15 kali masuk ke ward psychiatry. Betul. Mungkin kita dengar benda tu macam tak baik-baik ke? Tapi bagaimana Arifah sendiri perlu melalui benda tu? Dia ada kan macam doktor kata ada bangun, turun balik. Macam cabaran itulah. Dari segi cabaran rawatan tu nak kata rawatan tu of course lah awal-awal tu nak mendapatkan rawatan pun dah
agak sukarlah sebenarnya bila mana saya sendiri pergi klinik, dan sebenarnya doktor dekat klinik pada awal-awal tu pun yang sendiri adalah doktor yang cakap kan, awak kena pergi masjid ni. So waktu tu sebenarnya doktor keempat saya jumpa baru dia refer saya ke psikiatrik. Tu antara cabaran dia lah. Empat doktor baru dapat. Kenapa lama doktor? Kenapa begitu I think prosesnya? itu saya tak boleh komen dari segi itu, sebab itu perjalanan apa yang Arifah alami kan. Tetapi rata-rata sekarang ni kita memang di KKM, kita ada rata-rata kita punya anggota kesihatan is very well versed about mental health. Dan apa yang mungkin personality orang berbeza-beza lah. Tetapi kita ada 1161 klinik kesihatan yang memberikan perkhidmatan kesihatan mental di seluruh Malaysia. But on top of that, kita juga sekarang ni ada penambahbaikan dari segi penempatan kaunselor di daerah dan klinik kesihatan. So itu yang saya tekankan. Jadi apabila katakan ada separuh tu, memang kadang-kadang dia separuh tu mungkin memerlukan referral terus kepada pakar psikiatri. Tapi di klinik kesihatan juga dia perlu make sure diagnosis tu adalah tepat kan, dan sebagainya, ubat-ubatan, because dia ada banyak rawatan, bukan sahaja ubat-ubatan, psikoterapi, counselling, CBT, macam-macam rawatan. Jadi bergantung kepada doktor yang melihat. Itu satu. So kita insya-Allah KKM buat masa ni memang kita ada pakar psikiatri, kita ada pakar perubatan keluarga yang terlatih dalam kesihatan mental. Jadi harap-harap dia tidak pengalaman yang Arifah lalu tu mungkin pada saya sekarang insya-Allah ramai rata-rata. Dan saya nak sarankan kepada penonton-penonton kita kan. Sorry Fariha. Sabar. Sebab saya ni bila cakap pasal kesihatan mental, dia satu subjek yang sangat dekat dengan hati kita. Jadi kalau Fariha sakit mental dengan saya, tak apa, kita bawa pergi jumpa. Kan? Macam mana dengan akses kepada orang ramai kepada servis kesihatan mental ini kan? Tapi saya nak tahu, mampukah kesihatan mental ni diubati 100%? Macam kalau kita tengok Arifah dah masuk 15 kali dan dia rasa dia pulih, tapi mungkin ada relapse dan sebagainya. Untuk ekspektasi penonton kita. Okey, kalau kita lihat dia macam saya kata tadi, spektrum kesihatan mental tak habis tadi dia cakap kan. Dia panjang kan, dia ada kesihatan mental, stres, lepas tu banyak lagi diagnosis lain lah. Jadi kalau katakan kita ambil kepada kemurungan dan keresahan, gangguan kemurungan dan keresahan adalah juga salah satu di antara penyakit mental. Jadi kadang-kadang orang kata, itu sebab saya selalu bila kita kata kat luar tu kan, oh saya depressed, saya ada depression. Do not self-diagnose. Because you may have depressive symptom, tetapi you kena pergi check, betul tak you ada penyakit depression yang mungkin memerlukan ubat-ubatan. Jadi di sini bila kata diubati 100%, yes, boleh diubati. Ya, dia macam tetapi dia ambil very simple lah, macam penyakit diabetes. Ya, bila seseorang itu ada diabetes, dia makan ubat. Kalau dia acknowledge dia ada diabetes, dia pergi check, makan ubat, check dia punya reflux, check dia punya HbA1c kan. Sama juga dengan penyakit mental. Dia perlu maintain, perlu makan ubat, perlu cek doktor, perlu ada rawatan, perlu juga amalkan gaya hidup sihat, self-care, kena exercise, kena makan secara sihat. So, go back to basic. Sebab walaupun sesiapa sahaja yang ada penyakit mental, because di luar sana mungkin ramai. Tetapi mungkin tidak mahu tampil sebab dia malu. Stigmanya takut nanti ahli keluarga kata, oh aku keturunan. Ini berlaku Fariha di luar sana. Okey, sikit daripada Arifah, mungkin daripada pesanan Arifah Smilah kepada mereka yang masih lagi bersembunyi, yang tak nak lagi tampil ke depan. Okey, macam insya-Allah lah, macam doktor pun terangkan tadi kan, yang penyakit mental ni boleh dirawat. Jadi kita kena yakinlah yang dia boleh dirawat, tapi sejauh mana kita nak tampillah untuk mendapatkan rawatan, dan macam mana juga masyarakat nak membantu, memberi sokongan. Sebab pesakit saja mungkin agak sukarlah kan untuk kita dengan stigma kan, mungkin agak sukarlah untuk mendapatkan rawatan. Tapi sekarang ni peranan bersamalah, bukan sahaja doktor, bukan sahaja masyarakat dan juga sebagai pesakit sendiri pun kita boleh advocate lah tentang kita ada pengalaman, jadi kita boleh berkongsi pengalaman kita supaya orang lain mendapat manfaat, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Dr. Nur Shikin dan juga Arifah. Ini dia apa tu? Ini adalah Let's Talk. Let's Talk Minda Sihat yang selalu saya dengan NGO juga kita advocate kan. So talk to, tell someone about your problem, ask for help.
listen without judgment and know where to seek help. Jadi kenali tanda awal kemurungan. Baik, terutamanya lah supaya anda boleh bantu rakan untuk tampil mendapatkan rawatan. Baik. Di sini share your feelings, Fareha. Share your feelings, okey? Okay, terima kasih banyak Dr. Rashikin dan juga Arifah. Moga-moga apa yang dikongsikan ini memberi manfaat kepada kita semua.